Bertemu kembali dalam cerita di sebalik berita. Sudah tentu kita teruskan liputan kami menjelang pilihan raya negeri Johor. Dan yang mendominasi berita adalah berita berkenaan dengan PRN, strategi politik, penamaan calon dan sebagainya. Tetapi sama pentingnya adalah cerita di sebalik segala berita itu. Kerana pada penghujungnya pilihan raya adalah pungutan suara. Dan pungutan suara adalah berkenaan dengan kehidupan rakyat dan isu-isu yang berkisar dengan kehidupan rakyat. Hilmi Malik menyertai kita sekarang dan Hilmi difahamkan berada di Mersing di mana peniaga-peniaga di situ mengharapkan satu daripada wakil rakyat mereka, pemimpin yang bakal mereka pilih. Ramai usahawan-usahawan kecil di situ. Mereka mempunyai idea, mereka mempunyai kudrat, mereka ada juga mungkin resources di sana, tapi mereka memerlukan bantuan kerajaan negeri dan persekutuan untuk melonjakkan perniagaan mereka ke peringkat seterusnya untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan juga menyumbang dengan lebih signifikan pada ekonomi negara. Hilmi Malik ada cerita lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, pemerkasaan IKS di Mersing. Hilmi, teruskan dengan laporan. Baik, terima kasih Lokman. Saya kini berada di kampung Teluk Lipat di Mersing. Seperti yang Lokman katakan tadi, sememangnya ada potensi di Mersing ini khususnya melibatkan usahawan IKS sendiri, dan saya ketika ini berada di salah sebuah kita kata kilang, mini kilang bagi Encik Gayah yang lebih terkenal dengan penghasilan rempah-rempahnya, dan kita nak melihat sendiri bagaimana pengoperasian IKS ini dan juga kita bercakap juga mengenai dengan potensi IKS ini, dan kita nak bawa anda penonton untuk terus masuk ke dalam untuk sama-sama kita lihat bagaimana operasi usahawan IKS ini menghasilkan hasil rempah ratus. Dan jika yang anda lihat ketika ini, saya bersama sendiri dengan pemilik Gayah Enterprise yang mengusahakan pelbagai rempah ratus, dan kita nak bawa anda lihat sendiri bagaimana penghasilan produk-produk beliau pada hari ini. Dan bersama saya ketika ini adalah Cik Gayah, lebih mesra dengan panggilan Cik Gayah. Jadi baik Cik Gayah, mungkin nak kongsikan juga kepada penonton Astro Awan ni bagaimana produk ataupun penghasilan rempah-rempah Cik Gayah ni. Silakan. Assalamualaikum. Saya Puan Gayah binti Ali daripada Teluk Lipat, Kampung Teluk Lipat, Endau. Saya mengusahakan rempah pis rempah, ya, pis rempah bukan peratus, ya. Jadi saya usahakan ni daripada tahun 2009, dari kecil-kecilan di dalam rumah. Bila dah rumah dah sampai tahap dah bertambah permintaan tu, kita pindahkan ke bengkel, ya, bengkel kayu. Maka bengkel kayu tu saya tak boleh nak keluarkan rempah. Pasal apa? Bukan tak boleh keluarkan rempah, tapi nak mohonkan sijil halal tu susah. Jadi saya terpaksa cari dana macam mana cara nak dapatkan halal. Saya mohonlah dengan Amanah Hati Malaysia untuk dapatkan kilang macam ni, ya. Ni satu kilang lah, mini kilang lah kita panggil. Kata kilang besar, ya. Jadi saya usahakan ni daripada tahap daripada pertama proses rempah ratus baru sampai tahap ke masak, ya. Rempah ratus baru tambah. Rempah ratus ni kena dulu tau. Kita tak boleh dia sama. Rempah ratus dah siap masuk dalam botol, kita baru sediakan macam lada, bawang semua, kita proses. Cara masak dia dah siap proses, 8 jam baru siap, ya. Satu rempah ni, satu kawah tu kita boleh kena masak 8 jam satu kawah. Baru jadikan pis soto ke gula kawah, soto ikan bakar. Jadi kita dalam masa 8 jam tu kita masak, dah kering, betul kering, baru kita paket. Kita tak boleh masak tu terus cair-cair ke, tak boleh. Kita betul-betul masak. Maknanya kita air lada dah kering, air bawang dah kering, baru kita paket. Okey, baik. Tak cukup sebenarnya kalau kat sini. Kita nak teroka lagi apa sebenarnya yang ada di kilang Cik Gayah ni. Dan kalau boleh kita nak masuk ke ruangan orang kata original site-nya untuk menghasilkan rempah ini. Dan saya sebenarnya nak bawa jugalah antara contoh-contoh rempah ni supaya kita dapat kongsikan pada penonton. Kat sini kita ada sambal ikan bakar. Ini antara end product yang dihasilkan oleh Cik Gayah. Okey Cik Gayah, apa kata kita masuk ke dalam untuk kita lihat sini macam mana Cik Gayah bersama dengan saya ketika ini. Apa? Okey, baik.
Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia mini kilang untuk menghasilkan rempah-rempah Cik Gayah. Kalau anda dapat lihat dekat sini ada beberapa ramuan yang telah pun disiapkan, dan di tangan saya ketika ini adalah seperti yang saya katakan tadi, ada sambal ikan bakar. Baik, kita bercakap mengenai dengan IKS tempatan, IKS di Mersing. Sememangnya ada pelbagai potensi yang boleh dinaikkan. Dari segi pengusaha-pengusaha ini pastinya perlu mencari apa peluang-peluang yang ada, bagaimana untuk mengembangkan perniagaan usahawan IKS tempatan di sini. Dan saya nak bersama sekali lagi dengan Cik Gayah. Cik Gayah, kalau kita bercakap dengan usahawan IKS, Cik Gayah juga mungkin dah lama bertapak dalam industri IKS ini. Kita bercakap juga dalam keadaan konteks pilihan raya negeri pada kali ini. Apa sebenarnya harapan daripada Cik Gayah sendiri selaku pengusaha IKS menghasilkan rempah ini pada pihak yang terlibat bagi membangunkan lagi industri ini? Pada Cik Gayahnya, kalau pada Cik Gayah sebagai usahawan ni, kita minta kerajaan bantu dari segi pemasaran. Kita minta mana pemasaran produk kita boleh pergi ke tengah. Kalau kata kita sendiri memang rasanya lembablah sikitlah. Tapi kalau melalui kerajaan ke melalui ejen-ejen, kita akan produk kita akan boleh luas lagi, boleh pergi. Pasal apa? Kalau segi pengeluaran kita tak ada masalah. Pengeluaran ke bahan mentah kita tak ada masalah. Cuma mau nak pergi ke tengah tu, nak pergi ke jauh sikit, produk kita memang bermasalah. Tambah sekarang lagi pada keadaan kita dengan COVID kan. Jadi pada bermasalah. Jadi kita minta pada kerajaan tolong bantu kita ni. Usahawan ni, saya rasa kalau usahawan ni semua usahawan dah. Negeri Johor ke mana-mana memang macam cara Cik Gayah ni lah. Rasa macam tertekan bila kena produk ada tapi nak ketengahkan susah sikit. Jadi kita minta pada mana-mana yang berkenaan, jabatan ke, NGO ke, kalau boleh bantulah kami dari segi promosikan produk. Kalau kita kira zaman dulu kita banyakkan kita pergi ke event-event Sekarang kita tak boleh pergi event-event dah. Tak boleh pergi karnival dah, tak ada pasal kita masalah COVID kan. Jadi kalau boleh selepas ni kita minta minta ketengahkan macam apa cara sekalipun. Melalui apa sekalipun, melalui macam mana sekalipun kita minta. Macam kata nak membuat ke digital ke apa ke, kita di sini lemah pasal apa? Dari segi internet. Macam tak ada line lah. Kadang-kadang kita tengah buat ni pakai betul tak ada line, dah terputus. Jadi banyak masalah. Jadi kita minta segi AIT-nya kita nak adakan, lagi promosinya kita nak adakan, semua sekali kita nakkan. Jadi kita minta pada luar sana, kerajaan ke mana-mana syarikat ke NGO ke apa ke, kita minta bantulah kita usahawan ni pasal kita dekat kampung ni kan. Memang kalau lagi pada Zahir ni tak nampak. Macam mana nak datang tadi, tak nampak kita kat sini. Sedangkan kita di sini prosesnya cukup start. Mana kata orang tak ada masalah untuk proses, tapi nak keluarkan tu memang masalah. Okey, baik. Itu sedikit sebanyak antara luahan Cik Gayah. Tapi sebentar tadi kita dapat lihat bagaimana Cik Gayah menceritakan soal pendigitalan untuk menaikkan, untuk mempertingkatkan lagi tahap pengeluaran rempah-rempah hasil yang dihasilkan oleh Cik Gayah ini. Baik Cik Gayah, kalau kita lihat pada konteks digital, pemasaran melalui online, dapat kita lihat sekarang ini perniagaan IKS dalam situasi COVID-19 ini kebanyakannya lebih tertumpu kepada atas talian, online. Bagaimana Cik Gayah melihat pembangunan produk Cik Gayah ini untuk digunakan melalui platform atas talian? Adakah menghadapi kesukaran sendiri daripada segi untuk pelaksanaannya, dan apa sebenarnya yang Cik Gayah nampak ataupun lebih memilih kepada alternatif lain? Pada Cik Gayah rasa kalau jadi online ni memang bermasalah. Sebab kita kadang-kadang kita berWhatsApp pun kadang-kadang tak ada line. Macam kurang sikitnya. Pasal apa? Kita tak ada sini kurang. Jadi kalau boleh kita nak secara teruslah kita nak. Mana cara direct lah kata orang, cara direct. Pergi ke mana-mana event ke ataupun promosi di mana, macam tu kita nak. Untuk promosikan produk kita kan. Jadi kalau macam ni memang kita senang kata cakap kita sendiri rasa saya memang lemah sikit. Kalau boleh itulah. Kita hendaklah di luar sana bantulah kita di kampung ni. Pasal apa? Kita walaupun kampung kita buat standard sama juga dengan orang luar sana. Jadi kita minta macam tu. Baik Cik Gayah, bagaimana pula dengan kita melihat usaha-usaha kerajaan ketika ini yang telah pun dibuat, platform-platform yang disediakan untuk pengusaha IKS sendiri, apa antara kemudahan lain daripada segi bantuan? Kita dapat lihat juga daripada segi agro bazar online yang telah pun disiapkan oleh kerajaan untuk membantu IKS. Sejauh mana Cik Gayah melihat keberkesanan itu? Adakah ia memerlukan penambahbaikan lagi? Rasa Mak Gayah memang Cik Gayah tak ada
jauh lambatlah kesan lambat. Kalau boleh bantu tu cara terus macam kata tadi, cara terus. Pasal cara online ni kadang-kadang kita bermasalah. Lagi satu kita produk ni kalau yang macam ringan tu kita tak ada masalah. Order sana, post sini. Tapi kalau kita jauh ni nak post sana, post sini dengan berat kadang produk kita satu paket tu dah berapa gram kan? Dekat setengah kilo. Jadi kalau 2-3 paket dah berapa? Kalau satu kotak tu mau ratus, rasa saya memang payah sikit. Saya lebih suka, Mak Gaya lebih suka lagi pada cara terus. Cara terus. Okey, baik. Ada juga kita dengar luahan-luahan daripada pengusaha IKS, salah satunya adalah Cik Gaya sendiri, berhubung dengan bagaimana pasaran produk-produk IKS ini dikeluarkan. Namun apa yang menyedihkan di sini, pemasaran produk usahawan IKS ini tidak menonjol, ya Cik Gaya? Tidak menonjol di pasaran. Tidak kira di pasaran mana-mana, bagaimanapun platform pasarannya. Dari segi penguatkuasaan untuk memperkasakan lagi produk usahawan IKS ini, kita tidak kelihatan, ya Cik Gaya? Mungkin Cik Gaya boleh ulas sekali lagi apa sebenarnya yang sepatutnya dilakukan oleh kerajaan untuk memperkasakan produk IKS ini? Rasa Mak Gaya je, kalau nak perkasakan itu macam Mak Gaya tengok, kalau kita macam tadi Mak Gaya cakapnya, kalau boleh jabatan-jabatan ni yang berkenaan jabatan yang berkenaan tu mana ambil berat cara macam mana nak bantu IKS, cara macam mana nak bantu cara yang tak ada macam Mak Gaya ni, peralatan tak ada masalah, semua dah ada ya. Cara nak keluarkan produk ke pasaran luar, ke pasaran antarabangsa, ke pasar pernah janji ke antarabangsa. Tak usah kata antarabangsa, ke dalam Malaysia pun tak rasa saya Mak Gaya tak sampai, tak habis lagi. Cuma kalau boleh kita nak jauh, mana ada bawalah kita ni, kata orang usahawan ni pergi. Kita tak ada kata orang pilih nak pergi sana, tak ada kita cuma ikut mana saja asalkan produk kita jalan. Kita nak macam tu. Kita usaha ni memang mengharap macam itulah. Macam 5 tahun lepas ke 4 tahun lepas macam itu kita minta. Jadi sekarang malah kita tak boleh salahkan mana-mana. Kita faham kita COVID kan. Jadi kita minta usahawan ni, semua usahawan lah rasanya sekarang ni nak minta bantuan dengan kerajaan, itulah caranya. Macam mana cari jalan alternatif yang mana yang paling bagus. Makanya minta macam tu. Jangan kata mengharapkan kita sendiri nak masuk sana, masuk dia memang senang. Jangan cakap senang, susah. Nak masuk sana, masuk sini kita sebagai usahawan ni susah. Lagi satu kita tak tahu cara macam mana cara macam online, kita buat online. Rasa saya memang lambat. Kalau lagi Mak Gaya memang lambat sini. Tak boleh usahakan. Kalau boleh cara teruslah Mak tu minta. Okey, baik, itu dia antara keluhan, antara orang kata denyut nadi usahawan IKS sendiri yang berhubung dengan isu-isu perniagaan IKS. Sebenarnya saya nak keluar di dalam ini kawasan kilang, maklumlah agak bahang sebenarnya. Jadi kita nampak Cik Gaya pun dah berpeluh kat sini. Okey. Kita sebenarnya nak kembali kepada Lokman. Mungkin antara ada persoalan lain yang ingin dicetuskan oleh Lokman sendiri. Saya ketika ini masih lagi dalam ruangan mini kilang Cik Gaya ini. Lokman. Ya Helmi, 2 soalan dari saya sebelum kita akhiri. Saya mahu suara akar umbi. Pertama sekali mungkin boleh sampaikan kepada Cik Gaya, adakah beliau akan turun mengundi kerana ramai yang mengatakan mereka tidak akan turun mengundi pada kali ini. Nombor 2, apa yang Cik Gaya lihat? Apa yang faktor yang Cik Gaya lihat, apa perkara yang dilihat apabila dia menentukan siapa yang mahu diundi pada 12 Mac nanti? Okey, baik Cik Gaya, ada soalan istimewa sebenarnya untuk Cik Gaya dalam kehangatan pilihan raya ini. Cik Gaya selaku pengusaha IKS, adakah akan turun padang untuk mengundi pada PRN Johor? Mengundi tetap mengundi. Mak Gaya tetap mengundi. Tetap mengundi. Mana turun padang tu kata orang mengundi tetaplah, tapi nak kata orang nak ikut kemah panas sana taklah kat sini. Mengundi tetap mengundi. Itu tanggungjawab kita kan. Okey, baik Cik Gaya. Apa faktor yang membuatkan Cik Gaya melihat kepada calon-calon yang akan bertanding ini? Apa antara penanda aras yang bakal Cik Gaya lihat berkenaan dengan parti-parti politik yang bertanding, calon-calon yang ditempatkan, bagaimana dari sudut pemilihan Cik Gaya sendiri? Susah mak nak cakap ya. Pasal apa Mak Gaya dia kata terang kalau pada diri Mak Gaya sendiri ya. Maaflah cakap ya. Awal akhir tetap satu. Mak Gaya tak suka banyak dari dalam hidup Mak Gaya ni, Mak Gaya tak suka terombang ambih ke sana kemari. Tetap pada satu. Itu.
Okey, baik. Itulah dia antara sedikit cerita pada hari ini kita bawakan kepada anda mengenai dengan pengusaha IKS, dan yang pastinya di Mersing ini banyak lagi potensi-potensi lain yang bakal kita cari dan kita kongsikan kepada anda, dan kita sudah pun berjumpa dengan beberapa lagi IKS lain yang pastinya kami akan bawakan perkongsiannya kepada anda. Dan untuk itu, setakat ini dahulu langsung di Kampung Teluk Lipat, Mersing. Saya nak kembali dahulu bersama Lokman di Bukit Jalil. Silakan Lokman. Terima kasih Helmi Malik dan juga Cik Gayah. Sampaikan salam saya kepada beliau. Dan sudah tentu kita akan teruskan liputan kami menjelang PRN Johor. Bukan sahaja bukan berita politik yang kita akan pentingkan dan kita akan berikan suara utama, tapi situ suara rakyat setiap hari sama rata sebelum, semasa dan juga selepas PRN Johor. Kita akhiri cerita di sini dahulu. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.